Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi sesi hari ini saya nak bincangkan dua tajuk, setiapnya ringkas ya. Dan seperti biasa selepas saya beri isyarat anda boleh bertanya soalan. Ya. Jadi sesi hari ini saya nak bincangkan bermulakan ya dengan satu pembongkaran yang baru dibuat oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad di Parlimen, di Dewan Rakyat ya. Jadi Tun telah membuat satu pembongkaran berhubung dengan isu hadiah hartanah ya kepada yang dipohon ya oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Okey. Jadi itu isu pertama ya, iaitu isu hartanah 100 juta yang dipohon oleh Najib Razak. Itu isu pertama. Jadi Tun ada buat satu pembongkaran baru. Dan isu kedua yang saya nak bincangkan adalah cabaran debat oleh Azmin Ali ya. Jadi terhadap Najib lah, berhubung isu Felda. Jadi pastikan anda bersama sehingga hujung siaran ni. Saya akan straight to the point, dan lepas itu bila saya beri isyarat anda boleh bertanya soalan. Baik, kita mula dengan isu hartanah. Ya, jadi saya rasa anda masih ingat isu hartanah ni yang muncul di mana Datuk Seri Najib Tun Razak didakwa telah memohon ya hartanah yang kemudiannya didedahkan oleh Tunku Zafrul ya, bahawasanya atau hartanah itu dianggarkan bernilai 100 juta ringgit ya. Dan isu ni mula-mula meletup ya apabila pada sidang Parlimen hujung tahun lalu Mahathir membangkitkan bagaimana isu hadiah tidak disebut dalam belanjawan negara dan meminta penerangan daripada Tengku Zafrul. Jadi cerita dia, Najib telah memohon hartanah ya. Dan hartanah itu dianggarkan bernilai 100 juta ringgit sebagai hadiah, sebab menurut Najib ini adalah sesuatu yang boleh diminta oleh bekas Perdana Menteri ya. Saya bacakan kenyataan Najib. Okey. Najib berkata, permohonan ini sebenarnya berdasarkan Akta Saraan bekas Perdana Menteri 1980. Akta berkenaan sudah dipinda dan diubah suai serta diperbaiki pada tahun 2019. Jadi Najib mengungkitkan satu akta, iaitu Akta Saraan bekas Perdana Menteri 1980 yang dipinda pada 2013 sebagai asas bagi permohonannya untuk mendapatkan hartanah tersebut ya, atau hadiah hartanah tersebutlah. Okey. Jadi kita ingat isu tu. Now, Mahathir hari ini mendedahkan bahawa Najib sebenarnya telah meminta kepada kerajaan sebanyak 2 kali ya untuk dihadiahkan sekeping tanah sebelum permintaan itu diluluskan. Kita dah maklum ya, pendedahan sudah dibuat bahawa akhirnya permohonan Najib diluluskan. Tetapi apa yang kita tidak maklum ialah Najib memohon sebanyak 2 kali. Itulah yang didakwa oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad hari ini ya. Dan Mahathir berkata demikian sebagai menjawab soalan yang dikemukakan oleh Khalid Samad di Dewan Rakyat ya. Mahathir berkata ya, Tun berkata Najib ditunjukkan 2 keping tanah dan akhirnya beliau memilih tanah yang nilainya amat tinggi. Jadi Najib sebenarnya ada buat survey ataupun diberi pilihan sebelum permohonan itu dibuat, dan dia telah memilih tanah yang nilainya amat tinggi. Itu pemahaman saya berdasarkan kenyataan Tun lah. Dengan ini percakapan Tun ya. Dengan itu dia menulis surat kepada kerajaan ya. Sebenarnya bekas Perdana Menteri meminta supaya dihadiahkan bukan kerana kerajaan buat keputusan untuk menghadiahkannya ya. Jadi Najib meminta berdasarkan akta tersebut untuk dihadiahkan ya. Bukannya kerajaan yang memutuskan untuk menghadiahkannya. Dan apa yang Najib dakwa dulu,
bahawa memang hadiah berupa tanah dan apa semua ini adalah hak Perdana Menteri untuk ini tidak benar. Ini tidak benar. Ya, kalau kita kaji akta tu, kalau kerajaan sekadar bawa Najib pergi McDonald pun dah cukup. Ya, dia tidak ada syarat hartanah dan sebagainya. Dan Tun mendedahkan dia tidak pernah meminta menerima hadiah tanah atau hartanah. Beli tanah ada, tapi menerima hadiah hartanah, memohon hartanah sebagai hadiah, dia tidak pernah. Tapi Najib ada pohon. Ya. Baik. Dan juga sebagai menjawab soalan Khalid Samad, Mahathir menambah, beliau tidak dapat mengenal pasti tarikh surat itu dibuat, namun beliau percaya mahkamah perbicaraan sedang berjalan atau mahkamah sudah membuat keputusan ketika permintaan Najib diluluskan. Itu Tun tidak pasti, tapi percaya benda tu adalah selepas keputusan mahkamah sudah dibuat. Jadi benda ni sebenarnya Najib kena jawab. Najib kena jawab. Sebab apa? Kita nak tahu Najib minta berapa kali. Sebabnya bila benda ni dah meletup ya, masa tu ada krisis kesihatan, rakyat tengah seksa, tengah menderita, ya, kerajaan gagal, ya, duit negara tak cukup. Najib sendiri kata banyak ketengahkan, ya, isu-isu berhubung kewangan dan ekonomi negara, berhubung kegagalan kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi dia juga ada memohon. Tarikh spesifik kita tak tahu, tapi ada memohon hartanah 100 juta. Tapi bila benda tu meletup, baru Najib kata, baru pada ketika itu, keesokan harinya Najib kata beliau bersetuju menolak peruntukan tanah bernilai 100 juta. Alasannya kerana jika rakyat tidak selesa, saya boleh tarik balik permohonan kediaman seperti dibenarkan di bawah akta kerajaan itu. Ya, baru nak tarik. Tapi dalam pada Najib sedang menulis karya di Facebook, sedang temberang banyak di Facebook, ya, dalam pada rakyat tengah seksa, tak ada pula keinginan untuk tarik balik permohonan itu, yang menurut Tun Najib meminta 2 kali. Saya tak tahu pertama kali lisan, kali kedua surat, atau dia tulis 2 surat, tapi Tun kata memang ada tulis surat dan permintaan dibuat 2 kali. Selepas kali kedua diluluskan dan Najib diberi pilihan sebelum itu, dan dia memilih tanah yang nilainya amat tinggi. Ya. Jadi Najib dah tahu dia lakukan benda tu. Jika benar Najib ni berjiwa rakyat, ya, dalam pada rakyat seksa, mengapa tak tarik balik? Mengapa lepas Tun dedahkan baru tarik balik? Jadi ni Najib jawablah. Ya, dakwaan Tun. Benar ke Najib minta 2 kali? Ya, hartanah mahal. Benar ke sebelum itu diberi pilihan kepada Najib dan Najib pilih tanah yang harga dia amat tinggi? Ya, sila jawab, ya. Dan timbul pula persoalan, apabila kerajaan meluluskan, ya, benda ni, tidakkah kerajaan terfikir untuk menarik balik kelulusan itu apabila Najib disabit bersalah menyeleweng dana SRC berjuta ringgit? Dia seleweng dana SRC berjuta ringgit berdasarkan keputusan mahkamah, tapi dihadiahkan 100 juta. Jadi tidakkah atas dasar apa kerajaan meluluskannya? Ya, ini pun boleh jawablah pihak kerajaan lah, boleh jawab. Okey, tapi tak akan jawab. Benda ni saya dah tanya dulu, tapi tak akan jawab. Mereka jawab, mereka dengar apa yang mereka ingin dengar, dan perkara mereka tidak suka dengar, mereka tidak akan jawab. Okey, itu isu pertama. Jadi lepas ni jika ada soalan anda boleh bertanya. Yang kedua, Azmin Ali ada membuat cabaran debat kepada Najib Razak, ya, berhubung isu Felda. Kerana menurut Azmin, beliau paling layak sebab beliau berkait secara langsung dengan isu tersebut, ya, malah ada mengambil tindakan tertentu berhubung isu tersebut yang dipercayai lah. Saya tak nak masuk mendalam, tetapi ada perkara tidak betul yang telah dilakukan oleh Najib terhadap Felda. Okey.
Jadi Azmin cabar nak debat. Tapi Najib sebenarnya bila orang dah cabar, sama ada awak jawab boleh atau tak boleh. Nampak sangat Najib cuba elak. Sebab Najib kata dia perli Azmin. Ya. Saya tak nak debat dengan Azmin secara terus. Sebab apa, nanti saya pergi ke pentas, saya mungkin tak nampak Azmin sebab bukan HD. Dia menyindir lah. Ada kaitan dengan isu video Azmin dulu tu. Dia menyindir. Jadi dia tak ada alasan kukuh mengapa dia tidak ada debat. Jadi dia guna sindiran untuk menolak debat itu. Tetapi dia berkata dia nak berdebat dengan bos Azmin, iaitu Muhyiddin. Dia sanggup dan Azmin boleh bantu. Maknanya 2 lawan 1. Jadi Najib sedang main helah. Sekali lagi sedang cuba putar belit. Sekali lagi sedang cuba mengaburi mata pentaksub dia. Isu dia mudah. Azmin dah cabar. Azmin berani cabar. Kita suka Azmin ke tak suka Azmin ke, kita rasakan isu video dia dulu tu betul ke salah ke, itu tolak tepi. Itu semuanya helah untuk mengalihkan perhatian orang. Buat apa nak sentuh isu tu? Pokoknya Azmin dah cabar Najib. Najib hanya perlu berjawab, ya, saya setuju berdebat dengan Azmin, atau tidak, saya tidak bersetuju debat dengan Azmin. Noktah. Ya. Jadi sekarang saya cabar Najib untuk menjawab cabaran Azmin. Jawab, ya, saya setuju debat dengan Azmin, atau tidak, saya tidak setuju debat dengan Azmin. Kerana mengapa saya tidak setuju debat? Jangan bagi sindiran. Azmin serius bila dia cabar. Najib bagi sindiran. Tak payah sindiran. Kita tak mau dengar cerita video ke apa, itu isu lain. Ya. So sekarang Najib jawab. Dan saya cabar, saya bukan hanya cabar Najib untuk jawab. Saya tawarkan diri saya menjadi moderator atau penyelia ataupun pengadil. Ya. Siap dengan saya tawar platform YouTube saya, iaitu YouTube Regi J.C. Ritaudin, untuk melakukan debat secara talian menerusi platform tersebut. Saya tawar secara percuma. Cuma kita nak tahu Najib jawab je kat Azmin. Tak payah nak ungkit-ungkit benda lain, tak payah nak perli untuk mengaburi mata rakyat, untuk mengalihkan perhatian orang, untuk memutarbelit isu. Jawab boleh, tak boleh. Ya, itu sahaja. Ya. Kalau Najib nak debat dengan Muhyiddin, debatlah secara berasingan. Ini Azmin dah tanya, jawab. Jawab sebagai seorang pemimpin. Bukan bila dah tak ada jawapan, bila dah malu, guna sindiran. Ya. So ini cabaran saya. Jadi jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang. Okey, so saya 2 isu ya. Pertama, Najib sahkanlah. Najib ada buat permohonan hartanah 2 kali atau tanah 2 kali ke? Dan sebelum itu Najib diberi pilihan dan Najib pilih tanah yang nilai dia amat tinggi ke? Najib tulis berapa surat? 1 ke 2? Ya. Ini kita nak tahulah. Sebab Najib memang gemar bercerita, jadi berceritalah benda ni. Ya. Karkun Panji Hitam, penjilat Najib betul-betul goblok, tak boleh bawa bincang. Amirul Abdullah, pentaksub Najib tak pakai otak, tertinggal dalam peti sejuk. Mas Joko, pokoknya UMNO asli, segala korupsi rampak. Ya. Khairul Arifin, Najib tak beranilah tuan, dia pandai pusing je. Betul. Dan cerita pasal korupsi ni, Hadi Awang ada buat satu kenyataan. Hadi secara langsung telah mengaku bahawa Tun melakukan benda yang betul, iaitu melawan UMNO, yang menurut Hadi di bawah UMNO ni banyak berlaku rasuah. UMNO 60 tahun ya memerintah, berlaku rasuah, salah laku dan penyelewengan dan sebagainya. Baru Hadi sedar ke? Baru Hadi sedar ke mengapa nak ungkit 60 tahun sedangkan Hadi bermati-matian nak berpeluk-pelukkan dengan pemimpin-pemimpin yang sekarang ni. Hadi sedar semata-mata sebab Hadi dah kena kencing dengan dia orang, kena tunggang dengan dia orang. Tapi apa pun, sekarang Hadi dah mengaku Tun melakukan benda yang betul. Jadi Alhamdulillah lah tak Hadi dah
terima kesedaran, ya. Zalah Mahirul Idris. Tuan RJ, betul ke Najib akan diberi pengampunan? Run up lah kita. Okey, ini banyak spekulasi, banyak teori, banyak konspirasi dan sebagainya yang dilontar-lontarkan. Saya tak tahulah. Okey. Tapi satu saya boleh beritahu bahawa istilah pengampunan ni tidak timbul langsung selagi proses mahkamah tak selesai dan Najib disabit bersalah oleh Mahkamah Persekutuan dan seterusnya masuk penjara. Baru cerita pengampunan. Ya. So, selagi benda tu tak habis, jadi isu pengampunan tak timbul. Sahim Mat Taha, saya tertarik dengan kenyataan yang Tun buat. Isu yang dia bangkitkan telah tidak dibangkitkan oleh SPBYDA secara spesifik. Ini satu kenyataan yang amat menyarik. Okey. Ada lagi? Ini Laskar Najib atau Pro Najib. Najib jadi core ni dah macam Made. Najib. You see, Najib telah mengajar pentaksub dia. Bila orang tanya, orang kemukakan fakta, saya kemukakan hujah, orang bertungkus lumus mendidik rakyat, menimbulkan kesedaran kepada rakyat betapa banyak kemusnahan yang dibawa oleh Najib secara ikhlas kerana kita sayangkan negara, bangsa, agama. Najib bila tidak ada jawapan, dan dia tahu laskar-laskar dia bukan cerdik orang dia, ya, bukannya ada PhD dan sebagainya, jadi mereka tidak dapat menangkis semua ni. Jadi dia guna perang psikologi. Dia kata orang ni ratib nama saya, supaya bila sesiapa bercerita dengan Najib, mereka akan tulis macam modal ni lah, Najib. Sebab tak ada modal, tak boleh nak jawab, tak boleh nak tangkis hujah, tak boleh, ya. Memang kena ratib nama Najib banyak, sebab Najib lakukan banyak kesalahan, Najib bawa banyak kemusnahan, dan rakyat perlu dididik. Takkan kita sebab tak mau ratib nama dia, jadi kita tutup sebelah mata, ya, tak boleh. Dan dia boleh bercakap apa dia suka, ini tak boleh. So kena ratib dia, sebab dia pesalah dan dia sedang memporak-perandakan politik negara. Dia telah menghancurkan negara, jadi kena ratib, ya. Okey. Khairul Arifin, betul apa yang tuan katakan di live sebelum ni. Saya ada tengok video-video dan live dari Puak UMNO. Rupanya orang yang mai hadir masa ceramah Najib hanyalah orang UMNO yang berbaju biru berbanding rakyat di kawasan tu. Percayalah, sila rujuk live saya semalam, video dia di YouTube Regi J. Siritaudin, video terakhir, ya. Malam ini akan ada video baru, jadi rujuk video itu. UMNO dah tekan butang cemas, ya. UMNO dah tekan butang cemas. Rujuk penjelasan dia. Ya, betul. Banyak berdrama sebab sekarang mereka dah masuk perang persepsi tahap gaban. Ya. Tapi saya nak ulang. Kalau peratusan yang keluar mengundi rendah, saya jangan salahkan saya siapa menang, siapa kalah, sebab kita tak tahu. Biasanya kalau terlalu rendah, BN akan menang. Tapi kalau peratusan yang keluar mengundi sama macam PRU 14 di Johor, iaitu 85% atau lebih, ya, kena lebih, ya, BN akan menghadapi satu kesukaran yang amat besar. Okey, itu sahaja saya boleh kata. Nak ramal tak usah, saya pun nak lihat, ya. Tetapi banyak propaganda dimainkan, kononnya Najib ni popular dan sebagainya. Rujuk live saya semalam dan video-video sebelumnya. Okey. Tun Perak, kenapa negara Malaysia di bawah tawanan atas kesalahan dan salah guna kuasa oleh Najib? Di mana keluhuran undang-undang? Ya, betul. Itu pun saya tertanya-tanya. Zalah Mahirul Idris, ada tak cara nak buat pejuang menang sebelum lambat?
Bagi saya peribadi, pejuang warisan sekarang tergolong sebagai blok ketiga atau blok kuasa ketiga atau blok alternatif di Johor. Jadi yang pasti anda perlu ramai kena keluar mengundi. Ramai kena keluar mengundi. Percayalah, barisan akan hadapi satu kesukaran, ya, jika ramai keluar mengundi. Ya. Ambil medan Johor ni sebagai satu langkah penting sebelum PRU 15 bagi kita menegakkan kebenaran, berjuang demi agama, bangsa dan negara. Kakun Panji Hitam, terang-terang banyak bukti Mahkamah Najib Menyamun pun masih dipanggil bosku. Dia bukan dipanggil bosku secara begitu sahaja. Dia sendiri bagi tahu dia adalah bos. Jadi dia sendiri minta orang dia panggil bosku. Bukan orang cipta nama ni, dia yang cipta. Saya tahu dia yang cipta. Masa tu saya tahu. Saya tahu masa tu bila ianya berlaku. Ken Chong Eng, Hujah Tun memang benar tak malu kalau bogil di tengah jalan. Betul, sebab malu apa? Ya. Tun dia sarkastik sikit lah. He tends to be sarcastic, but accurate lah. Betul lah. Najib kalau nak dia boleh malu sebab dia ni, boleh bogil sebab dia ni, dia kata dia tak malu. Malu apa? Sebab dia bos. Okay. Fadzila Hanafi, ada duit orang-orang Najib masuk kampung buat memekak je. Semoga orang Johor sedar. Pergi tengoklah dia punya ceramah semua, muka-muka sana. Event-event Najib ni banyaknya ada ramai orang berbayar. Itu saya tahu. Selepas PRU 14, saya pun ada berkeliaran di sekitar satu event. Ya, masa tu saya rapat dengan Najib. Saya tahu siapa yang dibayar dan siapa yang membayar. Saya tahu. Okey. Jadi selain daripada muka-muka orang-orang Najib yang ramai tu di kawasan-kawasan event tu di Johor, juga banyak jentera BN yang berbaju biru. Orang-orang di sekeliling sana, orang Johor yang asli, yang datang sebab sayang Najib atau nak sokong BN tu amat kurang. Dan BN sudah tekan, butang, cemas. Lihat live saya semalam. Dan Laskar dikerah untuk cuba main psikologi dengan netizen. Malaslah nak keluar mengundi, tak payah nak undi lah, buang masa, semua tak betul. Ada sekumpulan Laskar yang buat mesej begitu sebab takut kalau ramai keluar mengundi kantoi BN. Ya, jadi pastikan lebih dari 85% keluar mengundi. Kalau boleh kita pecah rekod 90% keluar mengundi. Ya. Right. Okey. Baik. Sekian sahajalah untuk hari ini. Ya. So sehingga kita berjumpa esok, jangan lupa link kepada artikel-artikel berkaitan, termasuk surat terbuka saya kepada Najib, ya, dan juga ya satu pendedahan yang telah saya buat. Saya akan letak link di ruang tajuk sebentar lagi. Rujuk kepada link-link tersebut sehingga kita berjumpa esok atau lusa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.